Hurai guna ni lah, laptop. Yang saya buat hari tu hilang YouTube saya. Buat dalam apa, channel kementerian. Dia buat keluar surat dah, keliling. Maknanya apa-apa sahaja yang tak ada kaitan dengan dia akan padam lah. Abang itu team order kalau nak kit lapis. Sebab saya akan abang dan grup kita ni lebih kurang 200 orang. Maknanya ada sahabat kita nak order kit lapis ke apa kan, nak berniaga, dia orang nak jual, nak berniaga ke, tu dia pula dengan abang tu, harga tolak apa berapa tu. Jadi bagi tahu nombor telefon senang kalau sahabat kita nak order. Saya dah susah lah sikit juga nak ni. Buat post. Tak, barang tu terlalu susah sekarang ni. Ya. Telur tu makin dikontrol kat dia. Telur sekarang ni payah. Ayam dah okey dah. Kalau saya nak cari nak dapat 10 tray tu, susah. Kalau kat kedai mana yang saya dah booking tu kan, kalau booking 30 untuk hari tu kan, tak akan dapat 30. Tak dapat 10, 5. Kalau pasar-pasar raya ni kan, dia siap tulis. Satu orang berapa? 5? Satu tray. Satu tray je? Tak apalah, maknanya dia orang boleh order apa, delay lah sikit kan. Delay boleh lah. Cukup nombor abang apa? 01 apa? Nak bagi kat dia orang. 011 011 2630 2630 8676. 76. Okey, siapa nak order kit lapis boleh lah. PM abang Azmi kita. Macam hari raya itu saya tolak semua. Sebab barang tak ada. Barang tak ada? Telur tu lah. Telur, barang kek kebanyakan dari Semenanjung kan. Dia memang lidi barang. Dia betul habis. Sekarang ni saya pergi kan, tak toke pun tak tahu bila barang boleh sampai. Saya kalau beli sini dia cah pula. Sini dia kat sini. Dia tak ada jual kat kedai, dia dari kilang. Dari kilang. Payah barang tu. Tapi barang semua dari kilang. Tapi kek lapis ni saya makan dia, rasa dia. Dia banyak rasa tu. Adunan dia tu hanya orang Sarawak je tahu. Orang Semenanjung tak tahu. Tak sama je dulu. Kalau buat pun sama kan? Sama je. Sama je. Tinggal lagi atas kita nak kedekut bahan tu. Tapi macam orang Sarawak ni dia tak kedekut. Kita macam masak, kita nak bagi dia rasa sedap sikit atau tambah sikit. Tambah sikit, lebihkan sikit. Macam tu lah. Mana yang kira sangat rasa tu, dia lebih gula, memang rasa gula lah, manis lah. Manis lah, tak sedap lah. Kalau dia kata kek tu kek coklat kan, dia letak manis lebih, coklat tu tak ada rasa lah. Jadi tak ikut apa nama tu lah. Tak sampai kepada KPI dia. Dia hilang kepada rasa manis tu lah, dapat rasa manis lah. Rasa coklat dia tu tak dapat. Kurang. Bukan kek coklat lah. Coklat tu ambil syarat je lah. Saya hari tu tak beli bagasi kan, sebab ambil kawan kampung kirim apa ya, apa ni, ikan masin je kan. Tubuk ikan masin. Ini pun memang ni glamour, tubuk masin ni. Itu pun hari tu saya tak dapat yang saiz besar sebab tak ada musim dia saiz besar. Tak ada musim. Kat sini mana ada tubuk masin? Ada? Tak ada ke? Rasa tak ada, Sarawak je ada. Yang pengedar tubuk masin kat Sarawak tu orang Pahang. Oh, faham. Dia dah kahwin orang sana, dia dah lama duduk sana. Dia ambil jadi banyak lah. Sekali ambil 1 tan kan. Patut lah. Mana yang pasar dekat, orang niaga kat pasar tu semua ambil kat dia. Dia supplier. Oh, Pahang lah. Pahang ni apa, ikan pating temeluh pun dia. Pating pula, pating mucung ada, pating buah ada. Saya dulu
ikut dalam hakikat insannya apa? Grup mengenal hakikat insan. Bila Cikgu Norman kan sekali post, memikir baca kan memikir tu. Saya tulis tu kan. Sekali post, memikir. Dia tulis pasal Muhammad je. Nak tolak tak boleh, betul. Tapi nak terima macam tak masuk kepala. Saya dulu masuk dekat Jabatan Netizen Negara, bukan saya post situ. Orang buat laporan situ. Lepas tu ramai orang duk entang saya Facebook saya. Kata macam apa ni? Yang Kedah tu apa? Pak Mit tu kan. Pak Mit. Pasal Mit Bukit Tembaga. Nak apa ni, kena kuat iman tu. Kalau tak percaya kan, nak percaya kena kuat iman tu. Ya. Iman kena kuat baru boleh percaya. Dia ilmu hakikat ni, dia macam genggam berapi. Dia di luar akal. Di luar akal. Dah mana tak kuat iman. Kita nak kata Muhammad tu, nak pegang Muhammad tu. Dia orang duk nampak manusia kan. Macam Wabi kata, manusia biasa macam kita. Kalau manusia biasa, pasal apa kita tak ada wahyu pun? Dia dapat wahyu Al-Quran ketul. Macam apa Pastor Mit tu lah kan. Dia kan kena apa, di luar akal. Kita kena faham betul-betul dia apa dia cakap luar akal kan. Yelah, masuk di luar akal tu, kapan Nabi Nuh atas bukit. Orang buat atas air. Dia buat atas bukit. Itu di luar akal tu. Tak masuk akal. Dia tak masuk akal kan. Tak masuk akal lah. Memang benda tu takkan boleh masuk akal kan. Mencarikan akal. Sebab akal ni dia terhad. Memang tak masuk akal tu. Dia ilmu yang tertakluk pada akal ni ilmu syariah. Ilmu hakikat ni memang koyak rabak lah akalnya. Sebab tu saya dengan apa Batu Nesan tu, dia tak ngam. Dia masih lagi tertakluk dengan akal lah. Sekali saya buat keluar tadi, yang apa pasal kita boleh berbohong tu dengan boleh mengumpat. Iyalah nak pergi menghadap polis. Kita nampak pencuri tapi kita tak boleh cik. Berarti mengumpat cik. Kalau tak apa awak datang sini. Awak nak report tak nak ni? Saya nak report tapi saya tak nak cakap siapa yang curi. Ada ke macam tu? Tu dia kata mengumpat dibolehkan. Dia orang tak faham. Macam yang apa cikgu cakap bohong dibolehkan. Dibolehkan. Dan Nabi pun pernah kena peristiwa macam tu. Jadi Nabi beralih tempat. Setakat aku duduk kat sini tak ada lagi. Kalau duduk tempat tadi betul lah. Kan? Maknanya bohong. Ni Nabi dah beralih tempat. Tu kata muslihat. Macam Nabi Ibrahim lah. Dia buat muslihat. Dia ketuk bahala kecil, tinggal kat bahala besar. Jangan kapak ada. Tak kapak yang besar. Lepas tu dia, orang tanya dia, siapa yang kapak? Dia kata tu. Tengok kapak duduk dengan siapa? Lepas tu orang kapi kata, takkan dia boleh ni. Habis tu kan sembah dia macam mana? Fikir tak perhati. Kalah hujah. Kumpul semua ni. Apa kayu-kayu. Kita lempar Nabi Ibrahim. Bakar. Dia guna manjani. Masuk dalam tu. Tapi sebab kalau kita tengok api terlalu besar, dia sebenarnya ada vacuum. Kalau kita tengok api kan, antara warna kuning, warna merah kan, tengah-tengah tu dia ada macam biru. Ya, betul, dia ada space sikit kan, vacuum kan. Sebenarnya Nabi Ibrahim tu sejuk. Dalam kitab dia cerita ada burung pipit, tolong padang api kan. Lepas tu malaikat datang, Jibril datang. Aku nak tolong kau ni. Okey, kau datang ni atas perintah Allah Ta'ala ke kau mana-mana datang? Allah Ta'ala tak suruh aku datang sendiri. Bukan urusan kau. Ini urusan aku dengan Allah Ta'ala. Biar dia sendiri, kalau dia nak tolong dia, biar dia yang tolong. Tu tauhid Nabi Ibrahim kan. Sebenarnya Allah Ta'ala dia mengajar manusia dengan bayan. Ar-Rahman khalaqal insan al-malahul bayan. Masuk di situ
Di kapak kecil-kecil, patung kecil-kecil Nabi Allah Ibrahim tu, sebenarnya disuruh kita hapuskan nafsu. Contohnya di Kaabah, Baitullah tu dulu ada satu hari satu Tuhan, yang berhala tu kan, keliling Kaabah tu dia orang sembah kan. 360 lah, lebih kurang macam tu lah, dah sehari satu Tuhan. Jadi dipecahkan semua. Pada diri kita pun adalah Tuhan-Tuhan tu. Kaabah tu kan. Kaabah tu adalah kita di sini ni. Jadi Tuhan pun macam-macam. Pamanik hawa tu iza hawahu. Tidakkah kamu bertuhankan hawa nafsu kamu? Maknanya apa kita solat, kita ingat nasi, kereta, makwa, segala macam lah. Segala macam lah. Itu tintah mari tu lah Tuhan kan. Sebut la ilaha illallah ataupun asyhadu an la ilaha illallah. Tidak kamu bertuhankan hawa nafsu. Betul kamu, Allah Ta'ala kata betul kamu bertuhankan pada aku. Lepas apa kamu solat, kamu ingat macam-macam. Bukan ingat pada aku. Jadi yang kata berhala besar tu tadi, yang Nabi Allah Ibrahim tak katuk, tak buang, sebenarnya jasad kita ni, diri kita ni. Kalau dia katuk yang tu, tak adalah jasad ni. Inilah apa berhala paling besar. Jadi kita bertuhankan hawa nafsu yang banyaknya, bukan bertuhankan Allah Ta'ala. Kita kalau baca tu dulu, kalau dengar macam tak ada apa-apa tak? Dia sebenarnya ada sesuatu nak disampaikan. Sebenarnya Allah Ta'ala buat cerita kisah Anbiya, cerita Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Kita kena tarik cerita tu, letak tadi kita, baru kita nampak. Jangan kita baca Quran. Kita sekadar baca macam baca sejarah Nabi. Jadi sejarah lah. Bukan apa diguna pakai atas diri sendiri. Baca, ambil letak. Jangan letak dia orang, letak di diri kita. Barulah tahqiq, barulah iman yang jazam, jazam yang putus, niat yang putus, itikad yang jazam. Baru macam tu. Kita hukum diri kita dulu sebelum kita nak hukum orang lain. Baru kita nampak. Sebenarnya Al-Quran tu diturunkan untuk manusia, diri kita lah. Mana kita baca, kita lah yang menghukum diri kita, bukan kita hukum orang. Ni kita baca, minta maaf lah, ni kita dalam masjid kan, banyakkan ustaz-ustaz mengajar, dihukum orang tu, dihukum orang ni, dia tak sampai lah. Awak salah orang, awak nampak, salah dia awak tak nampak. Kebanyakan yang jadi masuk bukan orang Islam lah kena. Dia duk cerita, kalau cerita tabat tiada Abi Lahab bin Watab. Abu Lahab sana lah, kat Mekah tu. Ya, itulah lama meninggal. Pada diri kau tak ada ke Abu Lahab kan? Sifat engkau tu. Dia nak cerita pasal Abu Lahab pada diri kita ni. Sifat-sifat Abu Lahab tu lah. Yang Muhammad suruh apa, buat benda elok, kau tak nak buat. Tu Abu Lahab tu menentang tu. Celaka Abu Lahab. Abu Lahab sana kena. Berapa kali kena. Kau baca Quran ni. Kalau baca perahu sana, dia perahu pada diri sendiri tak nampak. Tak balik pada diri sendiri. Ya. Sibuk dia menyalahkan orang. Dia ilmu tasawuf ni ilmu menilik diri sendiri. Dia tak menilik dah orang. Orang walah tak pi lah. Dia dengan diri dia, dia dengan Tuhan dia. Betul. Kita dengan Tuhan kita. Bila kita cakap yang tu kan. Tuhan kau lah. Tuhan tu. Dah orang cakap berapa banyak Tuhan ni. Kan ini urusan kita dan Tuhan. Kita dengan urusan Tuhan kita. Lepas tu dah Quran dikata Tuhan-Tuhan mereka. Jangan dikira Tuhan satu. Tak dia dengan kita tu lah. Kita dengan Tuhan kita. Tu yang berapa banyak Tuhan yang kau satu. Itu bukan masalah tu kan. Masalah kita dengan Tuhan tu. Sebab tu orang kata kalau kita dosa dengan orang, kita kena minta maaf dengan orang tu. Kalau dosa dengan Tuhan, bila Tuhan boleh ampun. Sebab kita dengan Tuhan diri kita, dengan Tuhan kita. Maknanya kita dengan diri kita lah. Kalau sanggup faham orang, payahlah. Selagi dia tak maaf, lagi tu lah. Kita tak tahu, kita di tadi kita.
Baru kenal diri ke tak? Baru kenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, nescaya dia mengenalkan Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa rabbahu fasada jasada. Barang siapa yang mengenal Tuhannya, nescaya binasa wujudnya. Zikir tu dah kenal Tuhan, masa tu diri hilang. Hilang. Diri tak jumpa, tu binasa. Dia cikgu kan, kita nak start dia selelok-elok masa bila? Cari masa lapar. Kalau kita sehari kita biasa kita sibuk. Kita cari masa orang tidur. Watini wa zaitu wa turi sini na wa hadzal baladil amin. Watini wa zaitun, demi buah tin, demi buah zaitun. Buah tin ni kemanisan di dalam beramal ibadat. Buah zaitun, minyak zaitun yang cahayanya tidak condong kiri, apinya tidak condong kiri dan ke kanan. Maknanya istiqamah dalam amalan. Istiqamah ni selalu buatlah walaupun sedikit. Watini wa zaitun wa turi sini, demi bukit tu sinar. Maknanya malam-malam naik bukit tu sinar. Bukan pergi tu sinar Mesir tu. Panjat bukit tu sinar. Latak ini dia daripada bawah ke atas. Sampai jumpa Baladil Amin, Mekah yang aman. Bukan Mekah sana tu. Mekah sana buat apa? Abu Jahal belah. Mekah dalam diri tu. Barulah jumpa Muhammad Al-Amin tu. Dia cerita dekat. Cerita ilmu hakikat tasawuf ni. Dia bukan cerita jauh. Dia lah nama pun hakikat kan? Hakikat tu diri. Contoh yang saya kata bukan Mekah sana kan. Abdullah ibnu Umar. Dia bermimpi pada satu tahun tu, malaikat bagi tahu dia pada tahun tu yang seramai-ramai pergi haji tu, seorang pun tak ada dapat haji mabrur. Yang dapat haji mabrurnya orang yang tak pergi haji. Ada tukang sepatu yang kumpul nak bagi nak pergi haji. Dia dah kumpul dah, cukup dah. Nisab haul dia, duit dia nak pergi haji. Tapi satu hari tu dia dengar, dia tengok satu perkataan, dia dengar satu perkataan dekat kawasan bukit tu. Orang perempuan, dia kata nak daging ni halal bagi kita, dah haram bagi orang lain. Jadi dia terfikirlah, rupanya bangkai. Bangkai keledai kalau tak salah saya lah. Kita masuk dalam kitab lah. Jadi dia pergi intai lah. Jadi dia orang ni gulai bangkai, dia makan. Rupa-rupanya keluarga ni miskin. Jadi dia pun ambil duit haji dia dulu. Nak pergi haji tu dia bagi kat keluarga ni. Yang tu malaikat bagi tahu tu, bawanya yang dapat haji mabrur ni yang tukang sepatu ni, yang kumpul duit nak pergi haji ni. Walaupun dia tak pergi haji sana, tapi dia dapat haji mabrur. Sebab dia bantu orang susah tu. Bantu orang susah. Kita nampak orang yang pergi haji tu kan, punya payah nak dapat haji mabrur. Orang lain habis duit. Sekarang ni berapa puluh ribu, 30 ribu kan. Kalau saya kelamin tu, kalau swasta 76 ribu. Sampai kena tipu kat agensi mutawif lagi kan. Rela bergadai, bergolok bergadai tanah nak pergi haji. Sebab dia orang tak faham konsep haji. Kalau kita duduk jalan ni, sebelum nak pergi haji yang syariat tu, istimbat hukum syariat tu, haji mabrur tu paling tinggi. Tapi mengikut jalan makrifah ni, haji kita ni wajib haji di tanah air dulu. Haji tanah air ni apa? Makrifat. Apabila kita ada duit, dah lepas tanggungan apa semua kan, kita nak pergi lah. Mana kita pergi sana, kita cantum je lah. Macam melontar di Jamratul Aqabah kan. Maknanya amaratul bisud lawamah muhimmah. Melontar di sini dulu, baru melontar di sana. Pergi dekat Padang Arafah, di Muzdalifah tu kan. Pemalan Muzdalifah wukuf di Padang Arafah tu. Kita ada buat amalan
muraqabah wukuf qalbi. Dia cerita haji tu sebenarnya cerita tawaf kepala. Kan dia ada syair, yang tu tangan. Abu Safa Marwah tu. Kan kemudian pergi ke wukuf Padang Arafah tu. Kalau kita tengok wukuf kat situ macam bulu kat sini kan. Lepas tu pergi melontar kan. Sebenarnya orang lidi, kita buat pekerjaan orang lidi tu. Dia cerita Pak Muhammad. Haji tu hakikat, jim tu jazam. Hakikat jazam. Cantumlah syariat dengan hakikat. Sebenarnya yang wajib sekali, dah bagi yang mampu. Ni orang kaya, minta maaf cakap lah, dia dah pergi dah tahun lepas, tapi rasa aku tak puas hati lah buat haji tahun lepas, aku nak pergi tahun ni. Dah terbatal dah tu. Dia kira tak haji mabrur lah tu. Bagi tak puas hati kan. Dia seeloknya orang kaya ni kalau ada duit, dia tak payah pergi 2-3 kali. Bagilah duit bagi dia, orang yang memerlukan, yang tak pergi lagi, orang fakir miskin, suruh dia pergi. Itu lagi afdal daripada kau sampai 10-15 kali. Nak pergi. Lepas tu kita yang daftar tabung haji ni sampai 2000 apa umur kan. Kalau anak kita baru lahir tu dah daftar, maknanya tak mungkin kita sampai tahun tu kan. Maknanya sampai lelah, kalau ikut umur biasa 100 tahun, 200 tahun kan. Tapi dia ada pula, kita boleh dah cukup simpanan, boleh minta awal lah benda tu. Tengok cikgu. Yang selalu cikgu berbalah dengan perempuan tu siapa kan? Syah Balqis. Dia kan bila dia bagi penerangan tentang ayat Quran kan. Betul macam cikgu cakap lah. Balik pada diri kan. Balik pada diri. Dia leka dia baca Quran ni. Kadang dia baca salah, dia orang cakap. Dah tanpa geram tu. Dia rujuk pada surat, pada Al-Quran tu pun salah lagi. Baik kita bantai kok terjemahan Melayu ni. Apa susah-susah nak baca Arab. Bukan kata tak elok baca Arab, baca Al-Quran tu. Tapi dah kalau teringat salah, kalau baca seorang tak apalah, ni orang dengar satu grup 200 orang lebih kan. Kalau cakap dengan orang Arab tak apa, orang cakap kod Arab pun. Ni sama Melayu, bahan kod Melayu je lah. Lepas tu dia ada sekali itu cakap aku tu ada puasa berjumur ke. Apa dia cakap. Jadi bila bertuhankan ayat tu je khadam tu. Kalau kita yakin baca Al-Quran ni jadi murah rezeki, banyak ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar tu khadam dia, pendamping kita. Wa man yattaqillah aj'al lahu makhraja. Jika ada kesukaran, mana Allah Ta'ala akan tunjuk kelampangan kan. Dia nak cerita supaya kita bertawakal dengan Allah Ta'ala. Baca ayat ni 1000 kali, insya-Allah murah rezeki. Sudah habis. Biasa dengar tu. Allah Ta'ala akan menunjukkan jalan keluar kalau ada kesukaran kan. Ayat 1000 dinar. Ada orang letak di kedai-kedai kan. Sebenarnya awak tu lagi mulia pada ayat tu. Sebab segala-galanya ada pada awak tu. Tapi tak nampak. Orang suka ambil benda luar, orang tempik sini. Padahal orang tak nampak. Yang duk bawa awak ke hulu, ke hilir, ke kanan tu kan. Siapa yang bawa awak? Kalau awak tak kenal yang bawa awak dalam gelap, dalam cerah tu, terhijab lah. Sampai bila-bila terhijab. Sebab dia kata dia tak bercerai dengan kita. Wa ma'akum aina ma kuntum. Aku berada barang di mana kamu berada, walau dalam gelap, walau dalam cerah. Kita sentiasa dengan dia. Hembus nafas, tarik nafas. Masa kita tidur pun dia jaga lagi. Kita tu dah orang kata terkesok dan terkeluar daripada landasan. Bila kita tidur tu kita dah macam tak istiqamah dengan dia. Tapi dia masih lagi dengan kita. Allah Ta'ala ni dengan ibu kita, dia lebih sayang kita daripada ibu kita sayang kita. Dari kita dalam pelukan dia lah senang kita. Dia jaga lagi.
pernafasan naik turun, darah naik turun, oksigen semua. Kita dah ke mana dah hilang lah. Kita dah renggan pada tempat tu. Kalau jalan ni, kalau kita tongkat lidah masuk ke dalam, daripada diri kita ni ada satu tempat Allah Ta'ala letak special untuk kita jaga istiqamah kat situ. Senang kita macam tempat pilot lah. Kalau kita tak istiqamah kat situ, benda luar akan masuk. Bila benda luar masuk, dia cakap di mic tu yang keluar. Cakap Melayu, cakap Siam, cakap Jawa tu. Sebab kita dah terperosok tepi. Jadi kalau kita istiqamah kat situ, duduk tetap, kalau nyamuk tiruk datang, geng nyamuk tiruk datang pun, kita tendang, dia tak boleh masuk. Kita masa kita zikir Allah tu, kita cam dia duduk kat mana. Kadang dia tak duduk tempat tu, dia lari. Dia tak ada tangan, ada kaki. Suruh dia tempat, dia balik. Dia rohani nyawa tu, dia macam kapas, boleh kembang, boleh kecut barang tu. Dia kena kamil dengan nurani dengan robbani. Rohani tu orang kata kadang-kadang kita jauh dengan Ta'ala, kadang kita dekat. Sebenarnya rohani tu dia boleh kembang kecut. Setengah guru jalan ni, kalau kita masuk dia punya area, kawasan dia tu, macam dulu Tok Wali Asam Pulau Umpuk, Pala Songkok pergi dekat Pulau Umpuk tu, sampai ke jambatan dekat Gancung tu, dia rasa dah aura guru dia tu. Padahal dia duduk dekat Pulau Umpuk, dia punya kembang rohani guru dia tu. Dia boleh kembang kecut tu barang tu. Dia kalau beramal, kalau contoh dalam suluk kan, dalam suluk tu contoh ada 40 orang murid, hadiah bagi kat tu guru, hadiah tahlil lah, hadiah ayat kursi lah, hadiah wawah. Kita boleh nampak guru tu jadi mata kecil je, gemuk, macam gemuk lah. Orang doa hadiah bagi amalan lah. Tu benda ni, konsep dia macam tu. Contohnya orang yang mula-mula nak pergi bai'ah suluk kan, dia salam dengan guru tu, dia serah. Ada masa tu ada ilmu kebal ke, ilmu boleh terbang ke, ilmu pengasih ke, ilmu harimau ke, harimau berantai ke apa. Apabila salam dengan guru, dah serah semua tu kan. Maknanya kalau dia lepas dia serah tu, dia nak buat kat guru pun tak boleh. Dia dah macam dah serah dah. Nampak biasa konsep salam kan. Jangan konsep salam. Sebab tu kalau kita jumpa kan, disunatkan bagi salam, dan jawab salam tu wajib. Sebenarnya kita assalamualaikum, selamat sejahtera kan, ke atas kamu. Kita bagi salam, siapa tu? Si selamat yang ada pada orang tu. Macam abang kan, saya bagi salam kat abang kan, sebenarnya saya bagi salam kat tu, si selamat tu, Muhammad tu lah. Barang tu ada pada abang dan ada pada saya. Tapi kalau orang kafir tak boleh lah bagi salam gitu. Sebab memang benda tu ada, tapi yang zahir ni dia tak beriman dengan barang tu. Tu cerita dia. Sebab tu Rasulullah dia hormati